Setelah menghabiskan zon pecutan pertama di Citra, para peserta sekarang ini menuju ke zon pecutan yang kedua yang akan berlangsung di Kuarca pada 83,2 km dari tempat. Peloton yang kita saksikan masih terus membiarkan dua peserta di depan, iaitu Dion Laux dari pasukan Jam System dan juga Hamid Sari Sitsan dari Suren. Jadi dua peserta ini sekarang ini kita perhatikan sedang berada di depan, agak jauh juga Musari. Ya, dari tadi 4 minit 30 saat, sekarang ini 5 minit 40 saat. Sudah meninggalkan peloton agak begitu jauh, lebih kurang dalam 3 ke 4 kilometer. Jadi kerjasama antara keduanya menarik. Dion dan Hamid ini, mereka sentiasa bersilih berganti untuk menarik seorang lagi supaya hencutan dan pecutan semakin laju dan semakin memisahkan peloton yang berada di belakang. Sambil itu kita saksikan peserta 56 yang sedang meminta bantuan dari kereta pasukannya. Di sini ialah Boys Bad Baubles dari United Healthcare. Pada kedudukan yang tidak ada begitu baik sebenarnya, dia berada di kedudukan yang agak belakang setelah menamatkan peringkat yang pertama semalam di Langkawi. Inilah dia peserta-peserta dalam peloton yang besar. Di sinilah terdapat dua peserta, tiga sebenarnya yang menjadi tumpuan, iaitu peserta negara kita. Anomanan tidak ketinggalan Guardini dan juga Harif Saleh, kerana mereka adalah peserta yang sedang berebut kedudukan sebagai pemecut sekarang ini. Berhampiran dengan lapangan terbang di sini. Ya, Datuk, berhampiran dengan lapangan terbang di Alostar. Dan dua peserta terus berada di depan mengatasi peserta lain. Kebiasaannya apa yang selalu dilakukan oleh mereka ketika berdua di depan ini selain daripada menarik agaknya musang. Biasanya mereka akan memastikan ritme kayuhan mereka berada tahap konsisten supaya speed mereka tu tidak terlalu rendah. Jadi itulah sebabnya mereka berada daripada 4 minit 30 saat dan sekarang ini menjadi 5 minit 40 saat, hampir 6 minit. Mereka melalui beberapa tempat utama di Alostar sebentar tadi, seperti Masjid Zahir dan juga Menara Telekom di Alostar, dan kini telah menuju sekarang ini untuk ke Sungai Petani. Dan di situ ada pecutan yang kedua yang akan berlangsung sejauh 83,2 km. Laluan landai memastikan bahawa ritme ataupun rentak kayuhan dua peserta ini serentak saja dari awal memisahkan diri, sementara peloton pula semakin terjarak dari mereka. Tetapi kebiasaan peloton akan mula bergerak setelah menghampiri kira-kira berapa kilometer, 20 kilometer di tempat akhir atau bagaimana agaknya strategi pasukan selalunya? Kebiasaan pasukan iaitu terutama sekali daripada Venice Vini yang diungguli oleh Andrea Guardini selaku yellow jersey, iaitu jersey kuning, jersey pendahulu. Mereka akan melakukan kayuhan supaya mereka dapat control race dan juga akan mengejar dua pelumba yang berada di hadapan sekarang ini, Datuk. Kemungkinan besar dalam lingkungan 30 hingga ke 10 km terakhir, pastinya dua pelumba ini akan ditangkap semula. Itulah usaha yang sedang dilakukan oleh peloton sebenarnya. Kita saksikan sekarang ini melalui salah satu sekolah di negeri Kedah. Sekarang ini menuju ke garisan peramat, diberikan sambutan gemuruh oleh anak murid. Mungkin satu hari nanti yang lelakinya bercita-cita akan menyarung jersey kebangsaan ataupun jersey pasukan negeri. Mungkin ketika itu bukan hanya Terengganu pasukan negeri yang mempunyai pasukan lumba basikal, tetapi negeri lain. Bagaimana agaknya pandangan Musari sendiri tentang perkembangan ini? Selain daripada Terengganu, negeri manakah yang agaknya mempunyai peluang untuk melubuh pasukan seperti Terengganu? Terdapat banyak persatuan lumba basikal di seluruh negara kita di peringkat negeri-negeri, terutamanya seperti saya sendiri pada dahulunya dari peringkat sekolah daripada umur 15 tahun. Saya sudah daripada peringkat sekolah saya sudah mula dengan persatuan berbasikal negeri Perlis. Jadi negeri lain juga tidak ketinggalan. Tetapi nampaknya Terengganu cukup menonjol. Perhatikan dua peserta ini 5 minit 20 saat meninggalkan peloton di belakang. Mereka berusaha untuk mengejar sekarang ini sprint ataupun zon pecutan yang kedua yang akan berlangsung di Sungai Petani dengan tempoh semakin digerakkan semakin pantas meninggalkan peloton. Dalam peloton itulah di mana adanya anomanan, di mana adanya peserta yang telah berjaya mendahului untuk jersey hijau selain daripada memenangi
stage dilangkaui iaitu Guardini dan tidak ketinggalan Harif Saleh, rakan sepasukan Anomanan yang sekarang ini memakai jersey warna biru sebagai raja pecut, kerana jersey itu sepatutnya menjadi milik Guardini, tetapi Guardini memakai jersey kuning sebagai juara keseluruhan. Jadi jersey biru itulah yang menjadi idaman saya rasa Anomanan untuk dirampas. Kalau tidak pun idaman yang pasti yang utama ialah memiliki jersey stage yang belum pernah dimenangi oleh peserta ataupun pelumba dari Malaysia hingga setakat ini. Harif Saleh juga dikenali oleh pelumba-pelumba basikal iaitu Mamat, Datuk. Itulah nama panggilan komersial yang dipanggil oleh semua pelumba di negara kita ini. Jadi Mamat ini sememangnya seorang pelumba muda, tetapi seorang pelumba pecut yang cukup berpotensi, telah berjaya meraih beberapa kejayaan di peringkat antarabangsa, khususnya di rantau dan juga benua, Musari. Ya, Datuk. Harif Saleh pernah memenangi pingat emas dalam Sukma tahun lalu di Melaka dalam acara 200 meter sprint. Dia sprint pecut dan juga lebih raya, agak hebat. Selain itu di luar negara dia juga telah didedahkan beberapa kejohanan. Ya, dia juga pernah pergi ke Melbourne di Australia bersama-sama pasukan kebangsaan dan dia juga pernah memenangi dalam satu atau dua stage dalam jelajah di Melbourne pada tahun lepas, Datuk. Dalam persediaan untuk sukan Asia di Guangzhou. Inilah peserta yang berada di peloton. Perhatikan mereka sekarang ini tidak begitu bergerak dengan pantas, tetapi silih berganti untuk melakukan hujatan. Peserta yang mewakili Vanessa Bini, yang di mana peserta utamanya itu Guardini adalah merupakan peserta yang berjaya memenangi peringkat yang pertama semalam, juga berada di depan pada ketika ini. Mungkin kerja-kerja dilakukan oleh rakan-rakan Guardini untuk meletakkan jarak yang tidak jauh dari dua peserta di depan, supaya nanti di saat akhir ada hencutan dan pecutan. Baju kuning yang kita saksikan sekarang ini di depan itulah Guardini. Dan kita perhatikan dua peserta Malaysia yang berada di belakang. Ya, kita dapat lihat di sana Harif Saleh juga berada di situ, iaitu Mamat. Nampaknya peserta-peserta Vanessa Bini diketuai di situ oleh Guardini masih berada di depan, menarik peserta peloton yang lain dalam keadaan suasana yang cukup menarik sekarang ini dengan keadaan cuaca agak panas. Nampaknya padi pun masih belum cukup kuning di sini. Telah dihantar laluan dialihkan mereka. Ada perselisihan faham nampaknya untuk dua peserta di depan. Apa yang dapat dilihat sekarang ini adalah Dion Slogs dan juga Siri Sisan. Ada sesuatu yang dipantah di situ oleh peserta dari pasukan Champion System. Diberitakan bahawa dia tidak mahu peserta dari Iran iaitu dari Suren, Siri Sisan sentiasa mengekori, tidak mahu melakukan hujatan di depan, tidak mahu menarik. Ini biasa terjadi, saya rasa, Musari. Ya, inilah yang biasa terjadi pada pelumba-pelumba. Bukan saja pelumba luar negara, pelumba kita sendiri pun pernah terjadi sebegini. Contohnya saya pernah berlaku juga benda begini, dan kita akan melakukan bagaimana yang John Locke lakukan tadi. Begitulah, Datuk, lumrah dalam lumba basikal. Ya, marah sedikit dia. Mungkin dia agak letih sentiasa menarik, dia kata. Sedangkan rakan ataupun lawannya yang berada berhampiran itu sentiasa mengekori di belakang. Inilah dua peserta yang terus berada di depan sekarang ini. Peserta dari Insurance Iran dan juga Champion System, John Locke dan Hamid Siri Sisan, yang mengatasi peserta lain jauh di belakang, meninggalkan tiga peserta yang dijangka akan memberikan tumpuan untuk asakan pada peringkat yang kedua, selain daripada dua peserta negara, iaitu peserta yang berjaya menduduki tempat yang ketiga semalam, iaitu Harif Saleh, selain daripada Anomanan dan juga Guardini yang juga melakukan perkiraan, perhitungan dan juga strategi mereka di peringkat kumpulan peloton yang berada di belakang. Apa yang dapat dijelas pada pandangan kita tadi, Vanessa melakukan asakan di depan dan diikuti di situ oleh Harif, dan kemudian Anomanan juga berada di kelompok di depan menarik peloton nampaknya, Musari. Ya, bagi pasukan Europe Car juga kita dapat lihat tadi semuanya hijau, ke-6 pelumba mereka dengan jersey berbaju hijau mereka. Mereka juga cuba mengejar dua pelumba di hadapan ini, Datuk. Ya, cuba usaha dilakukan. Perhatikan pada Hamid sekarang ini, cuba untuk melakukan tarikan. Dion mengikuti belakang, dan dua peserta inilah yang berada di depan menuju untuk satu lagi zon pecutan yang akan berlangsung nanti, iaitu zon pecutan yang kedua yang akan berlangsung di Kuar Cempedak. Dan zon pecutan yang kedua itulah yang sedang dikejar oleh dua peserta ini,
sebelum satu lagi zon pencetan akan berlangsung di Sungai Petani. Tapi jarak semakin hampir, hanya 2 minit 16 saat saja meninggalkan peloton nampaknya Musari. 2 minit 05 saat Oh, saja, Datuk. 05, ya. Hanya 2 minit daripada 5 minit lebih tadi, Datuk. Bermakna mereka ini sudah semestinya akan dikejar dan ditangkap oleh kelompok besar daripada belakang ini, Datuk. Inilah kedudukan mereka, 2 minit 5 saat di belakang peloton dari dua leaders ataupun pendahului pada ketiga ini. Di peloton inilah beberapa nama besar yang dijangka akan melakukan hancuran. Ini sprint yang kedua yang akan berlangsung sebentar ini. Perhatikan bagaimana Dion yang berada di belakang di situ dan Seri Sisan berada di depan. Dipotongnya untuk mengutip satu lagi 5 mata, 3 saat lagi menjadi miliknya untuk dipintas. Jadi masih lagi Dion Locks dari pasukan Champ System mendahului tempat yang pertama untuk zon pencetan kedua di Gor Cempedak. Perhatikan pula di sini bagaimana Anomanan. Oh, Harif Saleh juga berada di situ untuk 1-2. Ini bermakna Anomanan dan Harif Saleh tempat yang ketiga dan keempat. Dan Guardini nampaknya tidak ada dalam senarai untuk mengutip mata bagi zon pencetan yang kedua. Ini satu perkembangan yang menarik. Bermakna sekarang ini Anomanan telah berada di depan dari segi kutipan mata jika dibandingkan dengan Guardini yang harus bekerja keras untuk zon pencetan yang ketiga yang akan berlangsung di Sungai Petani nanti dan juga di garisan penaman. Jadi begitu dulu untuk seketika, kita nantikan aksi seterusnya.